Selamat lemai serta meritapi bahasa ngagai kita semua bergulai waku Matthew Malumbil. Batang berita lemai tu. Peranak zon Pangkor dia tu udah bisi air bersih ngau penembuk projek ngamanaka air berlubuk Punggur, lubuk Buntiang ngau Tanjung Sap. Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tu Datuk Abang Openg madah, projeknya digagal ngau ungkos 45 juta ringgit. Dan kita telah untuk projek ini dan juga kosnya yang bukan ia adalah satu daripada grid daripada projek kerana mereka tidak ada projek sumber air. Disebutkan tadi oleh Datuk Nordin dulu dia gunakan sungai dan sungai susah dan kita jadi kita bekalkan daripada projek, kita tingkatkan bekalan sumber di projek iaitu di Northland dan juga Sarawak Kiri. Airnya terus dihantar ke kawasan Kemarahan dan dalam ke Sepiak dengan satu grid. Jadi ini dapat memberikan air yang bersih dan cukup. Bajaku ia maya berjadika pengeraminya Kepala Menteri Madah, kelimpah air yang megak dekat medak palat internet digagak kampung Lubuk Punggur. Selain daripada bekalan air, saya telah minta Dr. Zaidi itu dia Ustaz orang kenalkan dia. Juga SMA untuk meletakkan satu internet, pusat internet di situ. Begitu pun saya pakai SMA juga. Kerana nak bekalkan internet di kawasan itu. Jadi dengan adanya pusat internet, bermakna kita pun perkara-perkara yang penting yang harus kita bekal dengan kampung kawasan itu akan kita laksanakan. Kini itu semua orang pakai handphone. Orang nak bayar barang kini itu pun pakai Sarawak Pay. Kerana orang muda pakai, orang tua mungkin ada pakai, ada yang cik pakai. Tapi orang muda pakai iaitu kaedah baru dan kita gunakan internet itu. Saya tadi melihat kebun situ begitu baik sekali. Pisang seluruh jalan ada pisang dan juga citrus fruit itu mungkin kawasan itu boleh membuatkan bahan-bahan buah-buahan. Dan kalau untuk Punggur itu rapat dengan Semarahan dan Kuching sudah tentu limpahan ekonomi akan dinikmati oleh adik-kakak kita di kampung itu. Itulah cara kita. Nangkan programnya, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari nemuai ngagai Kampung Semalatung, Kampung Gayau Padu ngau Kampung Kepayang. Bak berita nangkan ketuk, penyeraku pupu Raban Bangsa Ban Negeri itu mesti ditangka dikena nentu ke pengelantar penghidup Pebala Mayu. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan madah, pengawal Menteri Negeri itu hendak uliah diadu ke Siti Bangsa aja, enti hendak berserakup ngau pangan diri. Ia madah endang hari subah Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS ngemberan ke pengelantang semua bangsa, baik ke majoriti atau ke minoriti. Ko ia hari perintah ke Kering, Perintah GPS lantang lagi mai pemansang serta nentu pengelikun ketegang ngira penghidup dudiari rebak baru. Ia berjaku munyinya maya program pemesai bergulai ngau rakyat, Balai Mensia Mayu RPR Batu Biah Limbang kemari. Bab program ke Sepaka, Datuk Amar Awan Tengah madah ke Sarawak ke belak ngau numbuh ke Malaysia, semampai meruan bab menua Malaysia. Ia madah kena 14 Disember tu tadi, Dewan Rakyat udah bersetuju ngemenarka rang undang-undang ubah konstitusi berkawal ngau sempekat Malaysia 1963 MA 63 sepengudah nerima sukong majoriti 2/3 Kaban Parlimen. Nambah kejakuk ia megak madah pemujur pemutusnya berpun hari pemeras Kepala Menteri ngau Perintah GPS tindak lejuk ngetangka hak Sarawak ba MA 63. Bab programnya Datuk Amar Awan Tengah ngelalau bala kaban GPS ngau Mensia Mayu di Limbang semampai nyukun GPS ngambil ke GPS nerus ke pengawal ngetangka hak rakyat pupu bangsa negeri tu. Berita diteruskan ngau Opis Berkuasa Pemansang Orang Berkebun Getah Risda udah muka pampang ke-204 Basita Limbang ngau lawas. Menteri Pemansang Menua Pesisir Datuk Seri Mazir Khalid madah,
Pengawaknya dekat nyawap sidak ke berkebun getah nanam baru getah sidak alai pampangnya dekat berengkah dibuka bulan Januari tahun Siti Agi. Maya berjaku bapa pengerami orang berkebun mit Risda Negeri Sarawak berumah James Jimbau Kampung Semabat Limbang kena hari satu tu tadi sidak nemu nama penangguh ke di tapik rakyat lebih lagi di Limbang ngau lawas ti jauh hari upis Risda ngelamat tu. Ko ia perintah dengan Risda semampai dekat nyawap ngemansang ke sektor orang berkebun mit, hari pengawak memberi ke bantu nanam getah kelimpah bantu kebukai. Maya pengeraminya pengawak mantar muka upis Risda Sitak Limbang, belah diatur kelimpah bisi nyuak ke bantu musim hujan BMT 2021, bantu bako prihatin, bantu barang pemakai, Velcra Berhad ngau bantu beg sekolah Velcra Berhad. Agi nampuan batang berita, Palang Komuniti Digital DCC bak Kampung Semerah Padi Fasa 1, Siti Palang Latihan Pengelandia tidak ada ke Perintah Negeri Nengasau Pustakaan Negeri Sarawak engau Center of Technical Excellence Centex. Palang tu dikenal beri latihan ngagai peranak genturun pendiaunya bak perkara pengelandia ketau nyaup nambah ke penatai sidak. Calon GPS Badun Samariang, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali udah datang ngabas palangnya kemari. Mayanya ia madah, bak serata Sarawak bisi 42 iti DCC ke ditumbuh ke Tegal dekat mai rakyat semak agi ngau digital serta nyungkak ke pengelandiak sidak bak 7 sama belak nyingkang ngelawak negeri Mansang. Berita nangkan ketuk, perkara pelajar dekatnya di Batang Pengawak dikemerat ke calon upis Badun Opar, Billy Sujang, kelimpah pemansang sosioekonomi engau pengawak bertanam bertupik kebukai. Ketegalnya ia ngarap karaban gawak ke parti GPS merasagi gawak ngambil kerayat andal GPS oleh ngemujur ke julu artinya. Billy berjaku munyinya bab program bergulai ngau perana kampung Biawak empai lama tu tadi. Nambah kejaku ia Billy madah ke kerjasama kemana antara raban gawak ke parti jadi pemun pemujur GPS bab pengawak berpilihan besar negeri ke-12 serat tu. Badun Kelakar, calon berpenduduknya Muhammad Duri, nanduk pengeransiang yang ngatur program bergulai ngau rakyat ba Lubuk Nibong Kalikaba, perpat ngau Paloh kena hari 2. Di Lubuk Nibong, bisi 4 buah rumah panjai sudah ditikik ianya rumah Mujah Lubuk Nibong Ilik, rumah Rawil, rumah Galiang ngau rumah John Ngion. Lalu di Kalikaba, ia nikik 2 buah rumah panjai ianya rumah Christopher ngau rumah Siti Belanda. Pengawaknya diteruskan ngagai perpat ianya bagenturun pendiau Tanjung Kampung Hilir, Kampung Tengah ngau Kampung Hulu Perpat. Nangkan kenya ia nemuai ngagai Kampung Paloh lalu kepenudi bak Kampung Kabah. Berita di Sebuyau, sukong ada raban gawak ke parti GPS dekat ditentukan program pembangsang di Sebuyau bertandu. Calon GPS Badun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi, madah, dia tu udah mayo perengkah guna ngau pemangsang nyenggala di pedak digagak bak menuanya, nanti dibanding ngau subak. Semua tu ko ia berpun hari sukong pengundi ngelamat tu kembali kerjasama mana, ngujung ke semua program pemangsang digagak ngau mujur. Nya alai ia madah raban gawak ke parti dikandal ke berjalai ke pengawak ngau mana sekumbang timpu pengawak berpilih besar negeri PRN ke-12 ngambil ke perintah dipegai parti ke endang oleh megai negeri tu. Datuk Julaihi berjaku munyinya maya program bergulai ngau raban gawak ke parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Kampung Tebeluk di Kampung Hulu Tebeluk kena hari 3. Ia belang ngena awaknya nerangkan manifesto GPS bab PRN 12 tu. Agak nampuang batang berita lemai itu, projek air menua pesisir bagi Kampung Sinop, Kampung Pelapi ngau Kampung Berkenu di pelabak ketembuk ndak lama lagi. Nitia daripada jurutera upis air menua pesisir Jelbab Miri Fadil Kawi, projek berungkus RM327,000 dekat tembuk urung 2 minggu lagi. Yang madah ke perkaranya, maya nerangka projeknya di Kampung Sinop kemari. Projeknya sebagai hari pengawal GPS, mai pengelantang ngagai rakyat. Berita diteruskan ngau pengawal berkempen calon keberdiri bab PRN ke-12 Sarawak tu majak disungkak ke nyerumbak pengawal ngundi nyau semak diatur kena arin mamtu. Kelimpah kempen bertemu ngau rakyat, kempen megah diatur ngau pengawal begitang ke poster, tambah parti kelimpah berkena ke media ramah, mantai ke penemu ngau manifesto diri. Pemberita UKAS, Lia Amira berkongsi ngau kitai ngau gaya kempen bab beberapa bengkandur Konsil Negeri. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya Lia Amira bersama juru video Cleveland kini berada di sekitar Bandaraya Kuching setelah meninjau keadaan dan juga suasana sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12
berlangsung sebelum hari mengundi iaitu pada 18 Disember nanti. Dan seperti yang anda dapat lihat di sekitar saya dipenuhi dengan kemeriahan pesta pilihan raya apabila terkibarnya pelbagai jenis bendera daripada pelbagai parti yang akan bertanding di sekitar Kuching. Menerusi rakaman sepanjang tinjauan kami, kebanyakan bendera dan poster yang membanjiri sepanjang jalan majoritinya adalah dari gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Sarawak Bersatu PSB, Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Amanah Negara Amanah termasuk Parti Bumi Kenyalang PBK. Tidak terkecuali Parti Sedar Rakyat Sarawak Sedar juga terlihat di beberapa kawasan diikuti Parti Keadilan Rakyat PKR. Sementara parti lain tidak dilihat begitu menyerlah. Turut kelihatan petugas-petugas parti mulai sibuk mendirikan poster, panji dan kain rentang. Untuk makluman, perang bendera sudah menjadi kebiasaan setiap kali menjelang pilihan raya yang mana setiap parti akan mendirikan poster atau panji bagi mempromosikan calon masing-masing. Sementara itu, mengenai pilihan raya yang didefinisikan sebagai satu pemilihan umum yang diadakan untuk memilih wakil rakyat, kami sempat menemu bual beberapa orang awam untuk mendapatkan reaksi mereka mengenai inisiatif kerajaan sedia ada GPS yang selama ini memberi manfaat kepada rakyat termasuk pendapat mengenai pilihan raya yang bakal tiba. Kerajaan kita negeri Sarawak Selamat tu memang banyak membantu NGO walaupun dalam suasana pandemik kita time tu kerajaan kita memang terputus sentiasa membantu rakyat apa saja tentang masalah sosial, pembangunan di kampung, untuk masalah-masalah masyarakat setinggan di kampung-kampung. Memang kerajaan kita sentiasa membantulah. Saya pun mendapat, insyaAllah semoga PIN kita akan berjalan dengan lancar daripada kedua-dua belah parti lah, kedua-dua belah pihak, baik pembangkang maupun kerajaan akan walaupun dalam suasana politik mesti bekerjasama. Bila bekerjasama kita dapat membangunkan negeri kita Sarawak yang cinta ini dah. Minatlah pasal usaha Sarawak yang ada beri inisiatif macam memberi open work lah kepada rakyat-rakyat Sarawak lah. Bagi rakyat muda-muda yang baru graduate dari sekolah, dari universiti, itu baguslah. Itu insentif saya dapat bantuan insentif duit lah daripada government. So, dengan duit tu saya dapat tolong untuk hidup sekejap lah, dapat reducekan kesusahan masa time pandemic. Kalau untuk PRM, saya harap keep the first idea of masyarakat first dahulu. My perspective, saya rasa perlu dalam pentadbiran government at least mesti adalah fresh new mind. Kalau mungkin boleh improvekan lagi kehidupan dan kesesarangan untuk government lah. Semoga pemimpin dan wakil-wakil daerah yang berjaya mengalas tugas dengan amanah serta dapat mengatasi masalah-masalah semasa. Kita rasa bertuah kerana memiliki seorang ketua menteri yang begitu prihatin dengan masalah rakyat dan dalam usaha untuk membangunkan negeri ini. Dia telah meluluskan memberi peruntukan daripada kerajaan negeri sendiri yang patut kita rasa bangga dengan apa yang dapat kerajaan Sarawak lakukan dengan keadaan pandemik, dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, tapi kita di Sarawak masih boleh berdiri sendiri sebab kita ada pemimpin yang boleh menguruskan keuangan kita dengan baik. Banyak-banyak terima kasihlah dengan kerajaan Sarawak. Memang mujilah inisiatif yang diberi kerajaan negeri Sarawak dengan rakyat Sarawak selamat tu. Terutama apabila negara kita dilanda oleh COVID-19. Kami tu seorang ibu tunggal bergantunglah dengan bisnes jual jamu tradisional. Bila ada bantuan daripada kerajaan Sarawak untuk kami mula modal bisnes dan untuk kami belanja juga apabila bisnes si jalan menurunkan harga bil elektrik supaya dikekalkan sampai bila-bila. Kami tu nang sebenarnya dari dulu lagi sentiasa nyokong kerajaan mesti akan pulang ke kampung kami pusat mengundi iaitu Kampung Sebuyau. Kami harap pilihan raya akan datang tu kerajaan sedia ada dapat mengekalkannya pun kedudukan. Sekian saya Amira bersama juru video Cleveland melaporkan untuk UKAS.
Nakal dulu edisi khas PRN ke-12 bergulai ngaku metu malumbil ngau bala krubilitin. Berita kesilik agi atau dipedak nengah semua laman media UKAS, nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube.